Hari ni kita baca Quran, kalau ada kematian, baca Yasin. Tak ada mati, tak baca. Kita baca Yasin, baca Quran untuk musabaqah. Habis time musim musabaqah, tak ada lah. Al-Quran ni bukan untuk orang mati. Al-Quran untuk orang hidup. Panduan untuk kita hidup. Semua benda Nabi sebut. Nabi kata apa? Kerosakan umat aku akan datang daripada bumbung. Nabi sebut di akhir zaman, kerosakan umat Nabi akan datang daripada bumbung. Sekarang kita tengoklah. Hari ni bumbung punca kita rosak. Tuan-tuan ada internet, daripada mana? Wifi tuan-tuan, streaming tuan-tuan, broadband tuan-tuan, itu daripada mana? Tak ada turun daripada langit, daripada bumbung rumah kita. Tuan-tuan ada astro, tuan-tuan ada television, daripada mana dia datang? Tak, tuan-tuan kena ada antena di luar, ada area di luar, baru boleh terima dia punya frekuensi dia. Semua daripada bumbung. Bumbung inilah yang masuk dalam bilik tidur anak kita, yang masuk dalam rumah kita. Daripada bumbung inilah yang keluarnya warna-warna yang bergerak, gambar-gambar yang bergerak, yang jadi budak-budak haru biru sekarang daripada mana? Tak daripada internet. Hari ni budak 15 tahun boleh berzina dengan budak 19 tahun. Bila dah beranak boleh pergi tanam belakang rumah. Dia belajar daripada mana? Tak belajar pada puakan yang rapi. Dia tengok drama mengandung tanpa nikah, bila beranak tanam belakang rumah, dia pun tiru. Drama yang mengajar kita, filem yang mengajar kita. Yang tak mengajar kita sekarang ialah Quran. Quran yang tak mengajar kita. Yang mengajar anak-anak kita ialah televisyen. Yang mengajar anak kita ialah filem, drama. Kenapa anak-anak kita hari ini 15 tahun lari? Tiap-tiap hari dalam paper. Lari pada rumah, lari daripada rumah. Mak merayu, baliklah. Mak menangis, mak pingsan, mak sakit, tok sakit, adik rindu. Anak dara tetap lari. Sebab dalam drama tengok. Cuba tuan-tuan tengok dalam drama. Mak larang bercinta, bapak larang bercinta, anak nak juga. Anak ikut boyfriend, lari naik ES5. Lari naik ES5. 2 tahun lepas tu, anak dia pun beranak mengandung, balik-balik ke rumah. Mak dia pun peluk, terima balik. Nampak? Last kali mak dia terima anak dia lari daripada rumah. Maka budak-budak kita pun sekarang, kita lari dulu. Nanti mesti mak terima kita. Sebab tu anak-anak lari. Drama yang mengajarkan budak-budak tu. Drama yang mengajar nak rompak bank lagu mana. Cubalah drama tu berpandukan pada Quran. Cantik tak? Drama ni berpandukan pada Quran. Salahkah buat drama? Salahkah buat drama ni? Salahkah buat filem? Tak salah. Buatlah filem, tapi filem yang tiru daripada Quran. Filem yang ambil kisah daripada Quran. Barulah jadi hebat filem tu. Baru beri pengajaran kepada kita sekarang ni. Masalah dia filem ni tidak mengambil daripada Quran. Sesuatu filem yang diambil daripada Quran, pengajaran dia besar. Tapi hari ni filem kerana nak lawan Hollywood. Filem yang hari ni nak lawan daripada Hindustan, nak lawan daripada Bollywood. Maka jadilah filem-filem yang merapu. Bila filem yang merapu inilah yang mempengaruhi anak-anak muda sekarang. Maka lahirlah perzinaan bebas, pergaulan bebas, perzinaan, pembuangan bayi dan sebagainya. Jadi kita minta kepada penganjur-penganjur, pembikin filem, buat filem yang berdasarkan kepada Quran. Saya sebut banyak kali daripada tuan-tuan, kita tak kata bahawa P. Ramlee itu dia ikut Quran sepenuhnya, tetapi ciri-ciri Quran dalam filem P. Ramlee itu ada. Kalaulah filem-filem macam tu masih wujud lagi, filem mak mertuaku, hang lari daripada rumah, hang bercinta dengan orang yang mak tak suka, apa jadi pada diri hang? Laki hang dapat buta mata, hidup hang merempat, tinggal di rumah kolong rumah Abang Ali, tak bahagia dengan sebab lari daripada rumah. Cuba tunjuk macam itu. Tuan-tuan tengok cerita tahun 50-an dulu, semuanya filem isi neraka. 1962, lawan Tuhan, bumi terbelah, telan dia, buh dia balik, hak pinggang ni. Bumi telan orang yang lawan Allah. Bila jatuh dalam tanah rapat dia hak pinggang. Tolong, lama-lama tenggelam. Lama-lama orang takut. Ini bila buat filem yang menentang Allah, tak jadi apa. Orang yang lawan hukum Allah tak jadi apa. Malah orang yang mengikut hukum Allah berlawan dengan orang yang melawan hukum Allah, menang pula orang yang melawan hukum Allah.
Tuan-tuan tengok dalam filem Fenomena misalnya. Orang kampung kena minta maaf kepada penyanyi rock yang menyanyi dalam kampung mereka. Tok imam minta maaf, ustaz minta maaf. Ini filem Fenomena yang berlaku. Jadi ini yang jadi pada masyarakat sekarang. Kerosakan itu datang daripada bumbung rumah kita. Internet, gambar-gambar yang tak elok. Kadang-kadang kita tengah duk tengah gambar macam-macam, pun keluar gambar dia. Lah, bila aku minta ni, dia sendiri main terbit pula. Tak tengok rasa rugi pula. Ni yang jadi masalah ni. Kita tak apalah, kita boleh kata tak guna betul, main masuk ke mana pula. Tak apa, kita orang tua. Anak-anak kita. Anak-anak kita tu macam mana? Itu yang budak 12 tahun pirogo budak 8 tahun. Umur 11 tahun pirogo 8 tahun. Sebab itu belum sampai masanya dah dibenarkan bermain komputer. Konon-kononnya celek komputer. Semuanya kena celek komputer. Bila lahak kita nak celek, kita nak kerja besok, kita kena tidur awal. Budak-budak besok dia cuti, dia celek dalam komputer. Kita larat nak tengok dia. Yang kita minta kena kontrol benda-benda ini supaya boleh jadi buat. Macam mana nak kontrol? Quran lah masalah kita ni. Quran terlalu jauh dengan masyarakat kita. Quran jadi terlalu jauh. Jadi saya minta pada tuan-tuan, kita sekarang ni, apa aktiviti kita dalam rumah, tolong dekatkan anak-anak kita, isteri kita, suami kita dengan Quran. Ada kenduri kahwin, bagus. Tak usah buat konsert, tak usah buat karaoke, tak usah buat ghazal party, buat ceramah. Buat ceramah. Akad nikah pukul apa? Akad nikah pukul 10.30. Pukul 10 kumpul dah. Panggil ustaz ceramah ustaz. Setengah jam sebelum akad nikah. Sebab akad nikah sekarang ni ramai. Macam ni, akad nikah macam ni. Hak perempuan ramai pakai duk panjang tengkok duk tengok pengantin. Semua pakai datang. Cuba tuan-tuan tengok majlis akad nikah. Oi, yang keluar kot tingkap. Kepala dia masuk kot tingkap. Muat kepala dia masuk tu. Nak keluar balik tak muat. Jenuh buka pula grip. Kolak keluar pula. Waktu itu kalau boleh buat ceramah cantik, Masya Allah. Setengah jam buat ceramah sebelum majlis akad nikah. Saya minta pada ustaz untuk menyampaikan ceramah. Tanggungjawab suami dalam rumah tangga. Silakan ustaz. Pengantin ada, naib qadhi pun ada. Setengah jam. Sebab pada masa tu ramai orang. Ambil peluang pada masa itu. Jangan nak ceramah masa orang makan. Orang tak dengar ustaz ceramah ni. Ayam ni lagi ni semua ni. Nak ceramah ustaz tu apa? Aku nak lapak ni. Tapi tuan-tuan, kalau buat ceramah masa majlis akad nikah, pengantin dia tunduk. Aku balik tak ada nikah, aku tunggu juga lah. Masa tu torture dia. Ingat, hang nak ambil ni abang, hang nak ambil ni anak dara orang ni. Anak dara ni 24 tahun pak dia belah. Daripada kecil pak dia basuh berak dia sampai dia pandai basuh berak sendiri. Hang nak ambil ni, hang cuci tangan lah. Pak dia belah dia daripada kecil, mak dia belah daripada kecil, tak boleh bercakap sampai boleh bercakap. Tak boleh berjalan sampai boleh berlari. Ambil ni semua dah senang dah. Pandai basuh, pandai masak, pandai semua dah. Sekarang tanggungjawab hang besar sangat. Barulah buat. Kalau boleh rakam. Ni panggil alias salam ni, rakam. Tuan-tuan nak tengok alias salam tu dia tu, yang dia buat CD saya tu. Duk alias salam tu dia lawan dia. Saya pergi ambil sign dia tanda tangan dia. Kan senang nak jumpa juru kamera. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan rakam ceramah tu, masa akad tu, buh dalam almari. Bila bergaduh ke, bila apa-apa masalah ke, pasang balik. Abang ingat tak? Abang dah janji dengan Musa. Kena buat balik. Simpan tape tu. Bila ada masalah, pasang balik. Kena buat. Bukan kalau tuan-tuan tak nak panggil ustaz, tuan-tuan sendiri buat. Kalau boleh malam pertama mereka tu, tuan-tuan tak usah duk kira duit lah. Kita ni asal kena kenduri kira duit. Asal kira duit kenduri. Tanya pula, kamu dapat berapa? Aku dapat 30,000. Ada orang tuan-tuan, dia kenduri kahwin, yang salam-salam tu, sampai beli mesin kira duit. Mesin kira duit tu, tak larang nak kira, dia pergi beli kat tu. Beli RM500, dia kira macam bank tu. Untuk kira itu ya. Saya tak bohong tuan-tuan. Betul. Saya tanya banyak dapat, dekat 50,000. Tak larang nak kira lah. Lah besok lagi beli mesin. Kira, Masya Allah. Habis-habis tu kira lagi 4 tahun pula. Anak lagi seorang nak kahwin pula. Ni baru nak pakai pula yang tu pula. Kalau boleh bapak tu cakap malam tu, tu usah duk kira duit, tu usah duk buat upacara buka hadiah.
Hadiah besok pun boleh buka. Ini hadiah satu almari ni. Nak buka satu sereka, gelas, apa sangat, vacuum, paling-paling besar pun periuk, peti air. Kita tahu dah. Sekarang ni panggil Pah, Man, Man ni. Man, kamu mulai hari ni dah jadi keluarga ayah. Dulu kamu orang luar. Dulu kamu panggil Pak, Pakcik. Sekarang kamu panggil Pak, Ayah. Sekarang ayah serahkan anak ayah ni pada kamu. Tanggungjawab kamu sekarang didik anak ayah ni. Anak ayah ni, ayah tak pernah bawa pergi disco, pergi pampel, tak pernah bawa dia pergi main benda haram. Kalau ayah tahu hang bawa dia pergi tempat haram, jaga hang. Kena cakap. Ayah tak pernah bagi makan anak ayah ni duit haram. Duit judi ke, duit riba ke, duit rasuah ke, duit nombor ekor ke, duit jumpa tengah jalan. Kalau hang bawa anak aku makan duit benda haram, jaga. Kalau tuan-tuan boleh cakap kat bakal menantu. Kena cakap lah zaman sekarang ni. Pasal menantu teruk, tuan. Mak mentua sendiri pun dia rogol. Kan kes yang baru ni, mak dia 48 tahun, dia menantu 26 tahun rogol. Menantu muda pun salah, menantu tua pun salah. Mak mentua tua sangat pun salah, mak mentua muda sangat pun menantu syok pula lah. Subhanallah, dia rogolnya mak mentua dia sendiri. Tu yang saya sebut dalam CD saya tu, makcik tak melawan ke bila kena rogol tu. Mula-mula melawan juga, lama-lama biak lah. Masalah juga. Baik, jadi kita nak keluarga kita ni keluarga yang Quran. Jadi saya dah sebutkan pada tuan-tuan tadi, lepas ni apa aktiviti aja tolong buat macam ni. Aktiviti kenduri kahwin, aktiviti raya, setahun sekali kita berkumpul, kena buat. Panggil adik-beradik, tolong buat Quran. Kena buat dah tuan-tuan. Dalam sebulan, kalau peringkat keluarga kita je, dalam peringkat kita je, isteri kita, suami kita, 5 orang anak kita, kena buat dah. Tak bolehlah kita nak serah pada tuition sekolah dia, kurikulum sekolah dia, cikgu sekolah. Kita kena buat dah sekarang. Kita kena pasti apa masalah anak kita. Jangan sampai polis yang kena pasti apa masalah anak kita. Yang jadi masalah banyak, anak kita polis lebih kenal daripada kita kenal anak kita. Rekod di balai ni semuanya ada. Kita sendiri pun tak ada rekod anak kita. Ini masalah besar ni. Sebab apa jadi macam itu? Sebab kita tak mengenali anak kita. Jadi yang mana ada anak kecil besar adik kita ni, Cameron Highland ni senang sangat lah. Dia pakai baju Cameron Highland ni. Nah. Okey, lagi senang besar-besar ni. Anak saya paling kecil 6 tahun, yang paling tua 15 tahun. Senang kontrol lagi, kecil-kecil lagi. Makan masih sekali. Bila makan sekali, saya kata kat mereka berlima. Saya kata, kamu semua ni anak-anak ayah, tengah masa kecil inilah kita boleh makan sekali. Besok lagi 5 tahun mana ada dah. Kakak dah tak ada, abang dah tak ada. Makan elok-elok. Jangan gaduh-gaduh. Makan elok-elok. Ayah seronok kita makan sama-sama. Kena cakap. Tengok ayah. Ayah ada 9 adik-beradik. Pernah tak kamu tengok ayah makan dengan adik-beradik ayah sekarang? Tak pernah. Tak pernah. Seorang duduk Terengganu, seorang duduk sini, seorang duduk sini. Bila nak jumpa? Bila nak jumpa tuan-tuan? Tak jumpa lah. Kita hanya berjumpa waktu kecil inilah. Saya kata kat yang besar tu, Ehsan, kamu sayang kat Iam. Itulah adik kamu laki-laki seorang. Iam sayang kat Waina. Waina lah adik perempuan kamu paling kecil 6 tahun. Dia kan tahu apa lagi tu. Duk hek-hek lagi. Jangan duk ragging dia pula. Kakak kamu tingkatan 3. Kamu pula paling besar sekali. Kalau kakak berjaya sebagai kakak, adik-adik lain semua akan ikut kakak. Tapi kalau kakak fail, kakak malas belajar, kakak duk main Facebook, Twitter je. So habis-habis adik pun Twitter sekali juga. Tak ada main Facebook, tak ada main tak ada. Kita kena cakap macam itu. Masalah kita sekarang ni pasal kita harap mak bercakap. Yang mak pula duk harap pak bercakap. Yang mak pak pula duk harap cikgu bercakap. Yang cikgu pula duk harap mak pak bercakap. Akhirnya siapa yang bercakap pada anak-anak? Televisyen yang bercakap. Komputer yang bercakap. Internet yang bercakap. Itulah guru yang paling teruk sekali. Yang Ungku Aziz dah sebut sekarang ni. Yang Ungku Aziz sebut apa? Guru, televisyen, internet adalah musuh kepada buku. Musuh kepada buku sekarang ialah televisyen. Habis dah. Saya nanti bulan depan ada ceramah sempena Dewan Bahasa dan Pustaka 54 tahun. Dia buat forum perdana sempena sambutan 54 tahun Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya nak cakap benda ini. Sampai bila kita ni tuan-tuan nak menjadikan
Sampai bila kita tak nak menjadikan Al-Quran sebagai tumpuan dalam hidup kita. Yang kita nak buat sekarang ni ialah television dan television. Saya buat contoh pada tuan-tuan. Ya, keadaan kita ni, bangsa kita orang Melayu, umat kita, umat Islam ni. Di India dulu tuan-tuan, masa British, Hindia Timur duk menjajah India. Kita sebut British lah. Ya, hujan, angin. Disuruh berhenti pukul 10 lah. Baik tuan-tuan, India ketika diperintah oleh British, macam mana British nak conquer supaya masyarakat India ni, negara India ni, dia tak kacau British. Untuk orang Islam, dia suruh buat kerja Islam. Orang British kata dekat orang Islam, hampa tak usah duk campur lah ekonomi, tak usah duk campur lah politik. Dalam bab-bab ni, hampa serahlah pada kami. Hampa tumpu Islam hampa lah. Sebab tu orang Islam di India duk tumpu hak Islam dia, duduk di masjid, jalan 3-4 hari dia duduk, dia tak campur politik lah. Akhirnya British merasa seronok sebab Islam dan orang Islam dia tak campur dalam bidang politik. Ini yang British seronok conquer di sana. Untuk orang Hindu pula, apa yang British buat? Dia bagi hiburan. Dia bagi hiburan, menyanyi, berlakon, sari gambar sada, tegedada, duk menyanyi semua. Dia bagi naikkan klasik-klasik Hindu ni. Kemudian di antara orang Islam dengan orang Hindu, dia hasut pula supaya sentiasa bergaduh. Bila sentiasa bergaduh di antara Muslim dengan Hindu, maka selama itulah orang British akan sentiasa berkuasa di British. Inilah yang dipanggil sebagai divide and rule. Dasar pecah dan perintah. Selagi mana masyarakat itu berpecah, selagi itulah mereka akan kekal berkuasa. Maka umat Islam kalau nak keluar daripada penguasaan itu, ni hak kita duk baca sekarang ni, yang kita tengah duk bawa tajuk tentang Quran ini, hanya dengan Quran saja yang boleh bagi baik balik. Apa yang menimpa kepada negara India, sekarang menimpa kepada negara kita. Menimpa kepada negara kita. Ya, sedang berlaku sekarang ni. India pernah disogokkan dengan hiburan melampau-lampau supaya tak campur tangan dalam ekonomi, tak campur tangan dalam bidang politik. Hari ini masyarakat kita digalakkan melampau-lampau dalam bidang hiburan. Hiburan saja, kelab malam 24 jam. Tuan-tuan boleh baca tiap-tiap hari dalam paper sekarang ni. Ada kelab malam yang diserbu 24 jam. Ada yang buat pesta, ada yang buat pesta liar, ada yang buat pesta lesbian, ada yang buat pesta homoseks. Nyanyi ni tiap-tiap malam, hiburan tiap-tiap malam, akademi pantas sia-sia, mentor dan sebagainya. Buat pampir, buat konsert. Umat Islam tak nak belajar dah. Umat Islam semua pakai nak jadi penyanyi belaka. Tanyalah pada budak-budak sekolah nama penyanyi, semua dia tahu. Tanya nama Nabi, dia tak tahu. Tanyalah hak menyanyi macam leleh, dia tahu. Hak menyanyi mikrofon ni duduk dalam mulut ni, duduk dalam mulut. Subhanallah. Kita dulu jauh juga, dia dah apakah perasaan benci ini. Oh, tu macam nak telan lah dia punya mikrofon. Semua orang terlalu minat kepada hiburan, nak jadi artis. Apa yang artis buat, semua muka depan. Bercerai muka depan, beranak muka depan, meninggal muka depan, sakit muka depan, jatuh tangga muka depan, patah kaki muka depan, ketangkap halwat muka depan, jual dadah muka depan, jual pun balik pun muka depan. Nampak tak dia bagi kepada masyarakat Islam kita hiburan, sampai dia tak ambil kisah tentang politik. Dia tak ambil kisah tentang ekonomi orang Melayu yang jatuh di mana-mana pun. Sekarang, dulu kita bangga, walaupun ekonomi kita jatuh, kita masih ada politik. Tapi sekarang ekonomi dah jatuh, politik pun dah jatuh. Orang tak kisah. Betul orang Melayu duduk di atas dalam bidang politik, tapi hak di belakang dia siapa? Ini jangan lupa. Betul dia duduk di atas hak Melayu, ni hak belakang ni siapa dia? Penasihat 25% dia siapa? Yang ni yang kita lupa. Ni yang kita lupa. Pasal apa? Pasal banyak orang Melayu disibukkan dengan hiburan. Hiburan saja. Dia lupakan kita dengan Quran. Dia tak ambil pengajaran daripada Quran, akhirnya kuasa kita dah berpindah. Tuan-tuan kena ingat, bila kuasa sudah berpindah,
kepada orang yang bukan Islam, takkan dapat balik dah tuan-tuan. Tuan-tuan pergilah negara jiran kita, tak dapat balik dah. Saya bila ceramah di negara jiran sana, tuan-tuan nak azan pun susah. Kita mengaji macam ni, duduk menyorok-nyorok macam zaman Nabi dulu, mengaji rumah Zaid bin Abi Arqam macam ni. Macam ni, nak mengaji kena sorok. Surau ada tak boleh buat, masjid ada tak boleh buat mengaji. Lalah mengaji. Tuan-tuan balik tak balik macam zaman Nabi dulu? Bukankah Nabi kata dah, bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban. Islam ni bermula dalam keadaan asing. Islam ni bermula dalam keadaan sorok-sorok. Dekat-dekat nak kiamat, macam tu lah Islam balik. Kena buat sorok. Macam kita sekarang, tutup semua sorok. Ni yang Allah Ta'ala sebut dekat-dekat nak kiamat, yang Nabi sebut. Sepatutnya Islam ni dia besar. Kita ni tuan tanah kita, tuan bumi kita. Apa yang kita nak takut nak mengaji lah. Tapi jadi susah sekarang. Tuan-tuan kan nampak di negara jiran, nak azan pun susah pasal mereka dah pegang. Saya pergi sana, saya tahu, saya ceramah sana. Saya ceramah sana tuan-tuan, pukul 10.30 SB dia datang suruh berhenti. Tengah-tengah ceramah berhenti, dia kata. Pasal tanya pasal apa berhenti, dia kata sini permit 10.30. Saya kata di Malaysia pukul 12. Itu Malaysia, sekarang lain. You bukan duduk kat Malaysia, you duduk negara lain. Oh betul juga, dia kata. Tak kata kat dia lah. Sampai had ceramah 10.30 balik. Tak ada ceramah. Kita sekarang pukul 1 baru pakai sup gearbox lagi. Habis ceramah sup gearbox pula, tak balik lagi. Depa pukul 10.30 balik. Habis. Nak pakai tudung macam akak-akak di belakang tu tak boleh. Kalau kerja government tak boleh pakai tudung. Nak dapat satu permit taksi pun payah untuk orang Melayu. Ini yang sedang berlaku. Tapi kita tak nampak sebab kita rasa kita masih berkuasa. Kalau kita tak pegang kepada Quran, lama-lama tuan-tuan, kerosakan itu akan berlaku. Akan sampai kepada kita. Yang kedua, cuba tuan-tuan tengok. Kerosakan orang Melayu dalam bidang ekonomi dah habis. Dalam bidang politik sudah habis. Dalam bidang kesultanan pun dah habis. Orang dah tak hormat pada sultan sekarang. Malah keluarga diraja pun berantakan. Keluarga mereka pun berantakan. Apa lagi contoh? Dengan pak tu duduk sengit. Kesian tengok pak dah duduk sengit. Kita tengok pun kesian. Nampak? Siapa yang ambil jalan tengah untuk mereka? Bangsa apa? Bila bergaduh anak dengan pak ni, siapa orang tengah, siapa dia? Yang jadi lawyer nak selesaikan masalah, siapa dia? Bangsa apa? Ingat sejarah ni balik. Ingat benda ni yang saya sebut ni. Mereka dah ambil dah kita. Ekonomi mereka kacau, kesultanan mereka kacau, kita punya politik mereka kacau. Sebab apa? Sebab kita tinggalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Tuan-tuan tanya dekat saya, di mana tempat yang saya tak pergi ceramah ni? Di mana tempat yang saya tak pergi ceramah lagi? InsyaAllah tuan-tuan, semua saya pergi lah. Daripada pusat serenti sampai universiti. Nah, semua saya pergi dah, alhamdulillah. Daripada kampung sampai dalam istana pun saya pergi dah. Termasuk istana negeri tuan-tuan ni pun saya pergi dah. Masuk dalam istana. Ya, tuan-tuan pergi dalam istana di negeri tuan-tuan ni, masya-Allah hebat. Ya, hebat dia punya staff dia, dia punya quarters dia. Ya, temenggung-temenggungnya semua rajin mengaji belakang. Ya, keluarga-keluarga dia bagus. Saya nak khabar kepada tuan-tuan tentang apa nama? Budak dia hisap dadah ni, yang duduk dalam penjara ni. Bangsa yang hisap dadah ni, bangsa kita, bila dah duduk dalam pusat serenti, bila dah duduk dalam penjara, mereka tak boleh mengundi. Duduk dalam pusat serenti, mana ada mengundi, mana ada undi pos. Ada undi pos dalam penjara? Tak ada. Majoriti yang masuk penjara hisap dadah, dan serenti hisap dadah ialah bangsa kita. Bangsa apa yang paling kurang hisap dadah? Bangsa apa yang paling jual banyak jual dadah? Tuan-tuan tak mau jawab pun tak apa, tapi saya tahu jawapan tuan-tuan. Pasal tuan-tuan takut keluar dari CD tu. Bangsa depa yang paling banyak jual dadah. Tuan-tuan tak nampak ke signifikan di sebalik benda ini? Anak-anak muda diberinya dadah supaya tidak mengundi. Maknanya kuasa orang Melayu sudah pun hilang.
Bangsa mereka pula duk jual dadah. Maknanya bangsa mereka tak banyak isap dadah lagi. Maknanya bangsa mereka paling banyak mengundi. Akan datang siapa jadi majoriti? Memang majoriti orang Melayu. Tetapi yang boleh mengundi dengan tak boleh mengundi, yang mengundi dengan tak mengundi. Itulah yang kita kena ingat. Bila saya cakap macam ni, orang marah saya. Orang kata perkauman lah apa. Ini realiti. Kalau saya tak cakap, siapa nak cakap? Saya pergi satu penjara, banduan dia 1,500 orang. 950 Melayu. Mereka ni tak mengundi. Berapa puluh tahun dalam penjara. Merompak kerana dadah. Merogol kerana dadah. Meragut kerana dadah. Bila saya tanya dekat mereka, mana hang dapat dadah? Bangsa yang tuan-tuan duk sebut hati tadi. Tidakkah ada satu benda yang sedang berlaku dalam negara kita sekarang ini, satu usaha untuk mengurangkan kuasa orang Melayu, kuasa pengundi-pengundi Melayu. Yang muda-muda dibaginya hiburan dan dadah, yang tua-tua dibuatnya baik-baik di hadapan. Dibaca ayat Quran, 2-3 potong ayat Quran. Oh, dia ni faham Quran dah. Kita pun sayang dekat dia. Akhirnya semua benda akan untung kepada diri mereka. Berhati-hati tuan-tuan dalam bab ini. Quran mengajarkan kepada kita betul-betul sifat orang kafir itu apa. Dia cuma baik di hadapan. Sifat orang hasad kafir ni ada 3, kata Imam Ghazali. Yang pertama, di hadapan menjilat. Orang hasad, tanda-tanda dia, bila duduk di hadapan kita, dia menjilat kita. Puji amat. Tapi di belakang, dia mengumpat kita. Dan kata Imam Ghazali, sifat dia yang ketiga ialah dia sentiasa mendoakan supaya bangsa kamu, umat kamu, diri kamu menjadi umat yang celaka. Ini dipanggil sebagai hasad. Jadi nak bagi naik balik bangsa kita ni tuan-tuan, naik balik umat kita ni, agama kita, jawapannya tidak lain, mesti berpandukan kepada Al-Quran dalam kehidupan. Politik, baliklah pada Islam. Pakai politik Islam. Jangan sampai putus silaturahim. Jangan sampai berbenci-bencian. Jangan sampai buang-buang saudara. Berpolitiklah secara Islam. Berkasih sayanglah. Ikut. Berikonomilah. Membantulah sesama-sama Islam. Cuba tuan-tuan fikir tengok. Saya ni mengaji tak tinggi. Saya mengaji rendah tuan-tuan. Sekolah tak. Saya mengaji sekolah tak. Tapi saya suka bagi contoh supaya yang senang-senang untuk tuan-tuan fikir. Untuk tuan-tuan fikir. Kalau saya bagi contoh yang susah-susah, tuan-tuan susah nak fikir. Ni air gaul. Kalau letak air gaul dengan air mineral hak bangsa lain buat, tuan-tuan cari hak mana? Mi kuning orang kita buat dengan mi kuning bangsa mereka buat, tuan-tuan cari hak mana? Melayu punya lah. Kicap Melayu punya lah. Sos orang kita punya. Takwa, tauge, taupufa, semua bangsa kita punya. Dalam bab makanan ni, kalau tolak tak ayam hak depa sembelih dengan ayam hak kita ambil hak ayam kita punya. Tak saja mi kotiau hak bangsa depa tolak ke tepi, kita ambil hak kita punya. Semua kita nak. Ini kesedaran yang sangat tinggi. Kita nak yang Islam punya. Tapi sayang dalam bab politik, kita boleh ambil pula hak depa punya. Boleh faham tak maksud saya? Padahal tuan-tuan bukan makan mi tiap-tiap hari. Kalau mi pun tuan-tuan cari yang Muslim punya, padahal mi tuan-tuan bukan makan tiap-tiap hari. Mi tuan-tuan makan seminggu sekali, tak pun sebulan sekali mi goreng. Nak makan macam mana orang gaut? Orang buasir mana boleh makan mi? Orang angin tak boleh makan mi. Tetapi politik, dia kena makan tiap-tiap hari. Kalau yang mi pun kita cari hak Islam punya, kita mi cari hak bangsa kita punya, kenapa politik kita boleh terima hak bangsa lain pula? Tak kena tuan-tuan. Jangan tinggalkan yang bangsa kita punya, yang agama kita punya. Saya pergi tanya malam. Saya sampai dalam kereta, saya kata kat driver saya, hang pergi order nasi, sekejap lagi aku turun. Aku nak nasi satu, nak teh ais satu. Saya duduk dalam kereta. Saya jenis tak suka turun dulu. Saya kalau pergi kedai, driver saya kata, "Ustaz, makanan dah siap, baru saya turun." Saya tak suka duduk cokong sama Ustaz. Saya tak suka tengok orang. Saya kira orang tengok saya susah. Orang tengok saya pun saya tak berkenan, saya tengok orang tak berkenan. Makanan dah siap, baru saya pergi. Dia pun telefon, "Ustaz, makanan dah siap." Okey, saya pun pergi. Pergi-pergi saya duduk baca doa. Saya tanya kat driver saya,
kedai orang kita kah? Dia tu order dia pakai tudung. Driver saya cakap, tu yang makan tu pakai tudung. Saya pun tengok, okey, pakai tudung. Hak makan pakai tudung. Ni 3 orang perempuan ni pun pakai tudung. Saya tengok pula, tak ada pun ciri-ciri Islam. Saya kata ni kedai Islam lah. Tu halal. Saya kata saya tak puas hati. Cashier tak ada orang. Semuanya yang ambil order je. Dia duduk tunggu, keluar seorang tukang masak. Panjang kepala kepiah dia. Bukan Melayu, mata sepet. Hai, tukang masak. Mai pula nombor 2 pula, gelap pula dah. Kuku panjang saya tengok. Duk cedok nasi depan saya, duk ambil lauk. Ni tukang masak ni bukan Islam ni, saya kata. Ni kedai bukan Islam. Saya bagi duit, jom saya nak belah, dibayar. Tak makan. Sampai dalam kereta, driver saya kata, Ustaz, dia tulis logo halal Jakim, Ustaz. Halal pun aku tak mau makan. Sebab tukang masak dia bukan Islam, toki dia bukan Islam. Tapi Ustaz, dia halal, Ustaz. Dia halal, Ustaz. Ada cop Jakim, Ustaz. Jakim tak Jakim, halal aku kata. Aku tak mau pasal masak tu bukan Islam. Keluarkan dalam CD saya dulu, orang fitnah saya. Orang Singapura mai ke, ni bukan orang Indonesia, minta maaf, orang Indonesia bawa 3 orang anak mai duduk mai nak berubat sakit dengan saya di pondok saya duduk dalam bilik, dia mai 3 orang, dia ambil air mineral ni, dia baling kat muka saya. Oi, apa hal ni? Aku benci sama kamu. Oh sudah, apa hal pula kamu ni? Kata benci pada saya apa? Dia terajang meja saya. Meja saya tu berat tu tuan-tuan, boleh bergerak belakang. Saya panggil saya punya pembantu saya panggil ustaz lagi seorang. Tak sempat ustaz tu panggil, dia belasah saya. Jenuh bersilat tuan-tuan. Kuat perempuan ni. Anak-anak dia lari 3 ekor lari dah. Bila saya cekak di belakang dia, saya baca ayat Quran, dia tolak tangan saya, dia lari dia menjebat. Saya pun takut, dia lari ke ofis, keluar pada ofis, lari ke jalan. Saya pun kejar. Pukul 12 tengah hari. Saya pakai baju batik warna merah itu. Bersilat tengah padang tu. Sekolah saya dekat dengan tali api. Bila bersilat cekak dia ke tanah macam tu, kebetulan kereta kancil datang. Kereta kancil tu tengok. Saya kata habislah aku. Saya pegang-pegang dia lari, dia buka tudung, dia lari. 5 orang kejar. Kejadian tu berlaku pada hari Rabu. Hari Sabtu dah timbul cerita Ustaz Kazim rogol orang bawah tali api. Tak ke bengong tuan-tuan, bawah tali api tu sama adik kilat mampu tuan-tuan. 12 tengah hari. Heboh orang kata Ustaz Kazim rogol. Rupanya perempuan ni bawa dalam majlis usrah dia, Ustaz Kazim rogol orang, romen orang. Perempuan tu tak nak dekat dia, Ustaz Kazim pujuk dia juga. Astaghfirullahalazim. Padahal perempuan tu masuk hantu. Lepas saya cekak dia di luar, barulah sahabat-sahabat saya datang. Hambat dia naik kereta. Bohlah kereta, tahu. Panggil polis, mengikat, hantar ke hospital. Jadi tuan-tuan, fitnah. Sampai saya kena buat penjelasan. Saya kata, ni fitnah, ni pembohong. Kalau tuan-tuan lah kena fitnah macam tu, tuan-tuan marah. Marah Abang Haji? Marah lah. Isteri tanya, betul ke abang rogol orang? Sampai di sekolah pun tahu. Ustaz Kazim rogol orang. Isteri balik tanya, betul ke abang rogol? Kalau aku rogol masuk paper dah lah. Takkan dia tak report polis. Rogol di mananya? Tak ada rogol. Ramai orang di sekolah tu, orang mengaji tajwid pukul 12. Tapi fitnah terasa. Allah Ta'ala ni, dia ada anak. Allah Ta'ala ada anak? Tak ada. Kalau orang tuduh Allah Ta'ala ada anak, tuan-tuan marah? Marah lah. Kalau orang tuduh saya rogol orang, saya marah tak? Saya marah. Kalau orang tuduh Allah tu ada anak, tuan-tuan marah tak? Marah lah. Mana Allah ada anak? Qul huwallahu ahad. Allah tu satu. Kalau hang nak guna kalimah Allah, hang guna Tuhan. Kita tak boleh setuju dalam bab ini. Kalau tuan-tuan semayang, sujud asyhadu an la ilaha illallah. Tuan-tuan tu duk tahiyat tu, duk gedik jari.
Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Dalam masa yang sama tuan-tuan kata, tuan-tuan mengaku Allah tu Tuhan anak ada, Tuhan bapa pun ada. Tak sah semayang lepas ni. Sebab tu saya minta pada tuan-tuan, dalam bab ini saya bukan politik, saya ustaz, saya penceramah bebas. Cuma saya nak cakap supaya apa yang kita cakap, apa yang kita buat mesti bersandar pada Quran. Surah Ali Imran ayat 102, 107, Allah Ta'ala jelaskan bagaimana penggunaan kalimah Allah. Innani anallah la ilaha illa ana wa aqimis salata li zikri. Sesungguhnya aku ni Allah. Aku ni Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku. Sembahlah aku untuk kamu mengingati aku. Allah sendiri buat syarat, aku ni Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku. Kalau nak guna kalimah Allah, jangan sebut Allah ada anak. Kalau kamu sebut Allah ada anak, kamu dah tolak dah ayat Quran tadi. Ini jelas tuan-tuan. Apa benda yang tidak ada sebenarnya dalam Quran yang Allah terlupa nak jelaskan? Tidak. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Semuanya Allah Ta'ala cerita dah. Kita tengok hari ni kes pembuangan bayi, kes rogol, kes zina. Lama dah Allah Ta'ala sebut. Nak selesai masalahnya ialah hudud saja. Hudud saja. AIDS ni, wabak denggi ni, H1N1 ni. Saya dah buat ada doa lagi, tuan-tuan ambil di luar. Doa untuk wabak H1N1 yang kita ambil daripada kitab. Bila berlaku demam, semalam saya pergi, 2 hari lepas saya pergi satu kampung. Di kampung tu saja 85 orang masuk denggi, masuk hospital. 85 orang termasuk Tok Imam. Tok Imam pun denggi sekali. Saya buat bacaan di kampung ni. Dia kata, ustaz, dalam tempoh 10 hari ni 10 kali kami kena sembuh, ustaz. Pagi subuh sekali, maghrib sekali, ustaz. Dulu maghrib je sembuh, sekarang subuh dah sembuh. 2 hari lepas saya pergi buat bacaan di kampung mereka. Wabak denggi, wabak selsemua babi. Mereka kata tidak ada ubat. Pembohong. Mana boleh tidak ada ubat. Baru ni pelajar saya mati di Manjung. 4 hari masuk hospital mati. Doktor tak beritahu pun dia kena selsemua babi. Lepas dikebumikan baru tahu matinya selsemua babi. Badan gigi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ubatnya ada. Wabak-wabak, Nabi kata wabak-wabak yang tak pernah kamu dengar namanya, yang tak pernah kamu dengar namanya itu, dia ada punca. Puncanya pertama, maksiat banyak. Punca nombor 2-nya ialah zakat tak bayar. Tu nombor 2 ni. Maksiat banyak, zakat tak bayar. Maka untuk mengurangkan benda ini, hentikan maksiat, tolong bayar zakat. Jangan bayar zakat fitrah saja, zakat perniagaan, zakat simpanan dan sebagainya. Ini 2 ni. Yang ni punca dia. Di Ipoh, bandaraya Ipoh, denggi banyak. Pasal apa tak berlaku di kampung? Pasal apa tak berlaku di kampung? Kampung banyak juga nyamuk. Tapi pasal apa tak ada denggi di nyamuk di kampung? Punca dia, saintis kata, yang pertama, di kampung banyak sarang labah-labah. Bila sarang labah-labah banyak, maka nyamuk terperangkap pada labah-labah. Di pekan, pokok tak ada. Bila pokok tak ada, labah-labah pun tak ada. Yang banyak hutan, batu, bangunan, maka nyamuk pun banyak. Itu rasional pada akal. Rasional pada akal nombor 2 pula, di kampung tu gelap malam tak ada, kurang. Pukul 10 malam tutup gelap lah, gelap gelita lah. Sebab tu orang kampung banyak anak. Kita ni orang pekan ni tak ada banyak kerja nak buat. Sebab tu orang pekan kurang anak. Itu punya masalah dia. Jadi saya dah baca dah doa dia, saya dah tulis, tuan-tuan boleh ambil di dulu nanti. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahil azim min syarri kulli 'arkin na'arin wa min syarri harrin nar. Tiap-tiap kali lepas solat, tiap-tiap kali lepas sembahyang, nak tidur dan bangun daripada tidur, tolong baca doa ni. Ya, takut tuan-tuan. Ya, saya dah tengok dah orang yang kena H1N1 ni, saya dah masuk dah buat dia. Ya, pihak hospital panggil saya. Boleh baca, dah suruh hospital swasta. Sepi tu, sungguh tu tak bohong. Saya tengok sendiri keadaan dia, koma. Doktor kata 50-50 dah. Tengok menggayat tuan-tuan. Masuk dalam wad yang khas untuk sesemua babi ni. Tu belum masuk je kencing tikus lagi.
Ya, kencing tikus lagi. Jadi sekarang kita minta, kalau nak selesaikan masalah itu, ni hak kita duk baca sekarang Quran ni. Hentikan banyaknya maksiat-maksiat ni. Ditukar dengan Quran, sistem-sistem yang baik. Jadi bagaimana nak mulakan dulu, saya minta pada tuan-tuan, kita mulakan dalam peringkat keluarga kita dulu. Saya sebagai ustaz, saya sebagai guru, mulakan di rumah saya dulu. Quran mesti wujud dalam rumah. Saya ni sibuk macam mana pun tuan-tuan, mesti semayang berjemaah subuh dengan anak-anak di rumah. Mesti kena buat. Maghrib memang tak sempat, saya dah mengajar. Zuhur saya mengajar. Asar saya dah keluar rumah. Kadang-kadang je asar saya bawa anak saya pergi surau. Kadang-kadang pukul 3 saya dah keluar lah. Macam hari ni saya keluar rumah daripada pukul 8 pagi. Sampai sekarang tak balik. Telefon je tadi dalam bilik, tengok 3G dengan mereka je. Tapi subuh besok saya kena balik, saya kena semayang dengan mereka dan saya kena baca Quran dengan mereka. Kena baca. Itu peringkat anak-anak saya yang masih kecil. Untuk anak tuan-tuan yang dah besar-besar, tiap-tiap kali mereka balik ke rumah, tiap-tiap kali mereka cuti sekolah, tiap-tiap kali mereka ni kenduri ke, kahwin ke, raya ke, tuan-tuan kena buat macam ini. Saya minta sangat. Raya cuti 3 hari, panggil anak-anak menantu semua, cucu cicit berkumpul, panggil ustaz bercakap. Kalau kita bercakap payah pula, kita panggil mereka bercakap. Saya dulu pernah buat tuan-tuan pada satu keluarga kenduri kahwin, mereka buat kursus mayat. Kenduri kahwin buat kursus mandi mayat. Permintaan pada bapa dia, ustaz tu nak ajar cara mandi mayat. Menantu semua kena buat praktikal. Kalau aku mati, pak dia kata, kalau aku mati, hampa kena mandikan mayat aku. Oh, bagus tuan-tuan. Idea depa saya berapa lagi. Pak dia jadi contoh. Pak dia jadi model tu. Dah dia minta. Pasal apa nak bagi tahu? Sebab ada mak bapak mati, anak tak tahu kubur dia di mana. Tok Wan mati tak tahu kubur dia di mana. Saya pergi dengan satu perempuan dengan anak-anak dia, pergi naik kubur tu sama. Parking kereta pun sama. Saya baca Yasin kat kubur bapak saya selesai dah, saya pun nak balik. Dia tak jumpa lagi. Duk cari tak mana kubur ni. Saya kata macam mana kak, tak jumpa lagi kak? Tak tahulah, dulu tang sini dah pindah ke, kata dia. Tak tahulah kot, pindah lah kot, tak selesa situ kan mak. Pindah tempat lapang sikit kot. Ambil end lot ke corner lot ke. Ni tengah-tengah lot tak selesa. Jarang datang. Jadi kita nak tuan-tuan. Peringkat yang kedua, kita buatlah peringkat masjid. Peringkat kampung. Jadi kalau boleh masjid surau kampung kena buat dah. Ya, masjid surau kampung kena buat dah, ceramah, bersepadu, mendekatkan, kena buat. Masjid bukan sekadar masjid saja. Ya, esok Tuhan tanya tuan-tuan, kita ni jawatankuasa masjid, tak imarahkan masjid, Tuhan tanya nak jawab apa? Nak jawab apa? Dia kata ustaz nak bayar, ustaz nanti ustaz. Nak bayar ustaz, nak bayar apa ustaz? Kami tak ada duit. Jangan panggil ustaz jauh-jauh, panggil ustaz lokal. Panggil ustaz import je noh lah, dengan tolian minyak lah apalah. Panggil ustaz lokal ni banyak. Panggil lokal. Kita masalah kita ni nak yang international belakang tu masalah. Panggil yang lokal-lokal pun juga hak lokal ni pun betul dah. Walaupun ada hak lokal juga. Ada hak lokal tapi low cost. Biasalah. Buat. Masjid-masjid kena buat. Jangan kata tak ada duit. Sekolah saya tuan-tuan, sekolah saya memang tak ada duit. Memang tak ada duit. Mula-mula nak buat sekolah ni, bincang ni. Habis-habis kuliah maghrib macam mana ustaz? Ustaz ni pergi mengajar mana pun ada je masalah. Ustaz tak nak buka sendiri ke ustaz? Saya kata boleh buka tanah tak mana saya kata. Di depan tu ada tanah nak lelong ustaz. Mana ada duit? Saya ada 2,000 dah. Tak apa ustaz, kita pergi masuk lelong. Masuk lelongan bank. Masuk lelongan bank, bayar dulu 4,500. 10% daripada harga keseluruhan. Dia bagi tarikh dalam masa sebulan mesti clear 40,000. Tanya siapa nak wakaf, kita nak buat sekolah. Dalam masa 2-3 hari dapat 40,000. Bayar kat bank, dapat tanah lelongan bank. Jalan. Dah lelong dah bank. Dah lulus dah semua, dah dapat grant kita dah. Sekarang kita nak minta supaya macam mana nak buat surau dulu. Dalam masa setahun tuan-tuan siap lah. Sekarang 4 tahun. 27 hari bulanan ni 4 tahun. Sekarang pelajar ada 745 orang. Pondok ada 80 buah pondok.
Pelajar daripada Indonesia, Singapura, ya, seluruh Malaysia. Tak ada lagi daripada Kelang, tak ada. Ya. Belum datang lagi. Ya. 700 lebih orang pelajar. Alhamdulillah tuan-tuan. Kuliah maghrib tiap-tiap pagi, tiap-tiap malam. Kuliah subuh tiap-tiap pagi. Kuliah duha tiap-tiap pagi. Kuliah asar tiap-tiap petang. Mana cari duit? Guru saja ada 30 orang. Mana nak cari duit? Tak tahu. Tuhan bagi duit. Berapa juta sekolah saya tuan-tuan? Juta. Kerajaan tak tolong. Jangan tuan-tuan kata kerajaan tolong, kerajaan tak bantu. Yang bantu ni jenis-jenis tuan-tuan. Beli CD saya, beli kismis, beli air. Yang tu lah yang hak boleh buat sekolah. Alhamdulillah tuan-tuan. Alhamdulillah. Sekarang ada pelajar yang dah habis 30 juzuk. Ada yang 26 juzuk. Ada yang tak erti baca Quran, sekarang dah pandai baca Quran. Pelajar paling kecil 6 tahun. Pelajar paling tua 83 tahun. Nah. Jadi kalau tuan-tuan di sini masjid, surau kata tak ada duit, tuan-tuan tak yakin pada Allah. Buat dulu, besok Tuhan bagi duit. Saya dulu timbalan pengurusi masjid. Masa saya berhenti masjid tu, saya nak jadi ustaz sepenuh masa, masjid tu saya tinggalkan 160,000. Kutipan Jumaat saja 1,600. Kuliah Jumaat tiap-tiap hari Jumaat. Kuliah subuh setiap pagi. Kuliah maghrib setiap pagi. Setiap malam. Kuliah Ramadan, tarawih setiap malam. Lama-lama orang masuk dalam peti masjid tuan-tuan. Bila kita buka seminggu sekali, tebal tu duit. Tak tahu siapa bagi. Kadang-kadang duit not 50 tu 10 keping, dia bubuh dengan gang, dengan apa nama getah, dia bubuh dalam tu. Bila kita buka 500 derma untuk tabung pengajian. Tuan-tuan buat dulu. InsyaAllah Tuhan tolong. Masalahnya ustaz, orang tak ada ustaz. Bila kita buat kuliah di masjid surau, orang tak ada muka itu juga ustaz. Sebab poster tak ada, kain rentang pun tak ada. Jadi macam mana orang nak tahu? Saya pergi satu tempat, sepusing satu masjid, saya nak cari poster saya ada tak? Poster tak ada, whiteboard pun tak tulis. Memang ada satu sap je lah. Macam ni ustaz ya, kuliah maghrib kita macam ni, satu sap. Saya menung saya. Macam mana nak mari ramai hang tak buat poster? Duk harap gitu-gitu. Dia umur lepas subuh apa orang? Tak 10 orang. Malam ni kita ada kuliah Ustaz Kazim lah. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 orang tu lah mai. Cuba tuan-tuan pergi ke Kedah. Taman Muhibah di Kedah. Taman Muhibah di Kedah ni seluruh alustar dia tampal tuan-tuan. Kuliah dia tak kurang 2,000 orang. Sampai skrin ni dekat 5 skrin. Di luar masjid tu 5 orang duduk atas jalan lah. Tak boleh duduk dalam masjid lah. Ini di kampung Taman Muhibah, Masjid As-Salihin Taman Muhibah. Jadi kena buat kesungguh-sungguhan. Bila orang dah tahu tuan-tuan, RTM pun datang rakam. Sekarang di Kedah RTM rakam dah. Bila RTM rakam, publicity percuma lah, dia umum. Yang ni yang kita kena yakin. Kalau jawatan kuasa masjid surau buat kerja, barakah akan turun. Kemudian barulah datang kepada pemimpin yang berhormat, menteri-menteri kerajaan dan sebagainya, untuk buat supaya masyarakat ni jadi baik. Kita mulakan dulu daripada keluarga kita dulu. Saya jangan hanya pandai bercakap saja. Saya kena buktikan keluarga saya jadi bagus. Tuan-tuan buat macam tu juga dalam keluarga tuan. Baru kita masuk ke tengah masyarakat untuk membudayakan Al-Quran. Mesti buat disiplin. Macam mana cantiknya Quran, macam itulah cantiknya disiplin. Jadi kalau nak disiplin cantik, tidak ada jalan lain melainkan mengikut jalan Quran. Tuan-tuan kalau masuk kelas saya, kelas dewasa tu hari Ahad tu, hari Senin sampai hari Khamis, Jumaat cuti, Sabtu Ahad. Masuk aja kelas saya tuan-tuan, saya duduk aja kelas, semua orang tua-tua semua diam. Ni peraturan. Tak boleh bergerak dah, semua diam. Makji ke, mak ngah ke, datuk ke, datin ke, semua diam. Maksud apa? Guru dah sampai. Disiplin. Nak tanya, bila ustaz tanya ada soalan, baru angkat tangan. Disiplin. Hang pengarah pencin ke, hang siapa ke, hang mengaji, sistem macam itu. Kasut semua kena susun, parking kereta semua elok-elok, tandah semua elok-elok, semua buat hormat. Jadi tuan-tuan, tu yang kita buat. Kalau betul kita ikut Quran tuan-tuan, insya-Allah cantik sangat. Jadi saya jemput pada tuan-tuan pada 27 hari bulan 6 depan ni buat rombongan. Sewa bah mai tengok sekolah saya.
Saya tak kata sekolah saya besar bagus dah, sekolah saya kecil halus aja. Tapi saya nak tunjuk contoh, nak tunjuk kepada kita bahawa sebenarnya Islam ni kalau kita ikut sangat cantik dia tuan-tuan. Keluarga kita cantik, masyarakat kita cantik, negara kita pun cantik juga. Jadi kita mulakan dulu dengan keluarga kita. Mudah-mudahan bila kita ikut Quran, dia akan jadi keberkatan kepada kita semua. Baik, ada apa-apa soalan? Dah 2 jam dah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Itu tak cerdik tu jawatan kuasa tu. Ada ke bertulis pula kanak-kanak below 5 tahun dilarang masuk. Ya, kanak-kanak di bawah 5 tahun dilarang masuk. Tu tak apa sihat tu, dia punya signboard. Ya, kalau saya pecah buang signboard. Nabi Muhammad tengah baca khutbah, datang cucu dia, panjat mimbar, Nabi berhenti baca khutbah, Nabi ambil cucu dia, Nabi dukung sambil baca khutbah. Mana nak letak hadis tu? Lagi dia kacau Nabi. Nabi tengah baca khutbah. Bukan seorang, 2-3 orang cucu dia. Nabi tengah baca khutbah, datang cucu ni merangkak atas mimbar, Nabi letak tongkat dia, Nabi dukung cucu dia sambil baca khutbah. Apa masalah kita hari ni budak-budak yang kecil-kecil dilarang bawa? Dah, dia masalah dia putus saf tu pasal apa? Dia bukan putus semayang berjemaah, dia cuma putus saf kalau dia tak bersunat. Dia masalah dia kata pasal takut menanggung najis. Kalau laki-laki tu tua bersunat tak basuh kencing pun menanggung najis juga. Dia yang pentingnya ialah bila bersunat, bila tak bersunat, bila basuh selesailah masalah. Anak kita tak bersunat, anak kita tak bersunat lagi, umur 2,5 tahun 5 tahun tak bersunat, masa dia kencing kita basuh elok-elok kemaluan dia, selesailah masalah. Tapi kalau anak kita umur 10 tahun tak basuh kencing, nak jadi apa? Dia jangan tengok sunat tak sunat, yang kena tengoknya ialah bersih ataupun tak bersih. Jadi kalau dia umur 50 tahun bersunat, tak bersih basuh, kadang maintenance je, tak basuh pun, adakah dia menanggung najis? Duduk sebelah kita juga, berduduk dia tu tak dikira menanggung najis, tak membatalkan semayang. Setengah orang yang dia fikir budak ni tak bersunat, bila kencing tak basuh, kena badan aku pula, bila kena badan aku tak sah semayang. Tu yang dia tak bagi masuk tu. Itu nama dia salah faham. Jadi budak tu dah basuh kencing, kita pak dia, kita basuh kencing dia, kita basuh elok-elok kemaluan dia, tidak ada air kencing daripada kemaluan dia, kita pun suruh dia masuk masjid sembahyang, silakan. Cuma yang kita larang tu takut dia kencing umur 2,5 tahun 3 tahun, pakailah pampers. Budak-budak yang belum cukup umur boleh kita dukung masa sembahyang. Saya dah tunjuk dah cara sembahyang. Anak tuan-tuan, akak-akak ni, anak umur 2 tahun, 1,5 tahun, suami pula pergi masjid tak balik-balik, yang budak duduk menangis, yang kita dah maghrib 8 suku, isyak 8.35, bila nak sembahyang ni? Maka tuan-tuan boleh dukung budak tadi. Okey, katakan dia tu budak perempuan, basuhkan kencing dia, buang pampers dia, pakai pampers baru, dukung sembahyang. Allahu Akbar, boleh. Jangan tak sembahyang pula duduk menangis budak tu. Manalah bapak ni, manalah bapak kamu 21 asal aku nak sembahyang menangis aku nak sembahyang. Jangan marah dia, tuan-tuan dukung je lah. Kalau nak dukung ni susah, bubuh di belakang, ambil kain. Kan kita orang Jawa suka bubuh kain kat belakang dulu-dulu masa ngendong budak-budak kan, bubuh. Masalahnya kain batik tu dah tak ada, ustaz. Bubuh beg sekolah, zip terus, boleh sah. Dia tak dipanggil membatalkan sembahyang, boleh dukung budak. Janji budak tadi tidak ada najis. Tapi kalau penuh dengan taik di pampers dia, taklah ke tepi dulu, basuh lain, dah bersih elok-elok, pakaikan pampers, silakan. Boleh semayang sambil dukung anak, tak jadi masalah. Kalau dukung semayang anak pun boleh, apatah lagi kalau semayang dalam satu saf, lagilah tak ada masalah. Cuma yang orang tak faham menanggung najis tadi, itu saja. Kalau dia basuh bersih-bersih, clear, tak ada masalah apa. Baik, ada lagi masalah? Ni soalan ni ya. Baik. Alhamdulillah, suami saya pada pandangan saya seorang yang baik pada keluarga dan semua orang
menunaikan solat, namun masalahnya satu perangai yang susah diubah ialah tabiatnya suka merokok. Adakah dia masih dianggap berperangai berakhlak baik, sedangkan seperti di atas rokok sudah diwartakan sebagai haram dan dah penat bujuk. Dah penat bujuk. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala ni dia, saya tanya pada satu mufti, macam mana cerita fatwa haram rokok dan sebagainya. Sebab apa negeri ada yang memfatwakan haram, ada yang belum memfatwakan haram. Ya, sebab dalam Quran dia tak sebut dengan jelas, kata dia. Dia tak sebut dengan jelas apa dia haram tu. Yang Quran kata jelas halal, jelas haram. Ini tak, yang hadis kata haram, haram jelas haram. Tapi sesuatu yang tak jelas, jadi boleh menimbulkan persoalan khilaf. Jadi bila persoalan khilaf, nak kata haram sangat pun benda khilaf, depa pun tak berani nak sebut. Sebab tu ada negeri yang warta, ada negeri yang tidak mewartakan persoalan itu. Serupalah dalam bab zakat pendapatan. Ada negeri yang mewajibkan zakat pendapatan, ada yang tidak mewajibkan zakat pendapatan. Macam negeri kita, negeri saya, negeri Perak, dia tak wajib zakat pendapatan. Negeri tuan-tuan Kuala Lumpur mungkin zakat pendapatan wajib. Bila kita bincang kenapa wajib pendapatan tak wajib di Perak, sebab katakan gaji kamu 7,000, sewa rumah, tolak tolak, dia tinggal berapa ratus? Tinggal lagi 500, takkan nak bayar zakat? Sebab tu tak diwajibkan. Tapi setengah tempat negeri 7,000 dah diwajibkan. Sebab apa? Sebab lebih daripada nisab. Jadi ini dipanggil sebagai khilaf. Jadi bila sampai tahap macam itu, pulanglah. Cuma bila nak merokok, kena hormat isteri lah. Bila budak-budak ada, janganlah merokok. Bila isteri ada, janganlah merokok. Setengah orang bila dia set ceruk, dia padam api ceruk kat dinding. Hitam di dinding ni. Yang tu yang tidak mau beradabnya, berakhlak dan sebagainya. Jadi berakhlak ni apa? Ditanya kepada Hasan Al-Basri, ditanya kepada Abu Zar, apa dia itu dosa? Apa dia dosa? Kata Hasan Al-Basri, kata Abu Zar, dosa itu ialah benda yang bila kamu buat, kamu rasa tak seronok, itulah dosa. Bila kamu buat, kamu duk fikir, itu dosa lah tu. Ustaz, kalau macam dia berzina, Ustaz, dia tak fikir mesti dia fikir punya. Bohong lah. Mesti dia fikir. Ustaz, kalau dia merompak dia tak fikir, Ustaz, boleh ke merompak ni? Mesti dia fikir punya. Jangan bohong lah. Mesti dia nak tikar nombor tu pun dia fikir. Orang nampak apa? Itu maknanya dosa lah tu. Dosa lah tu. Dosa ni ialah bila fikir, orang nampak apa? Itu dosa lah. Senang nak tahu dosa. Benda halal ni, biarlah orang nampak benda halal. Macam tuan-tuan berjalan dengan makwo tuan-tuan, orang nampak apa? Tapi kalau berjalan dengan isteri, kalau orang nampak, orang peduli apa? Tak. Jadi sesuatu benda yang haram itu, sesuatu benda yang syubhah itu, sebenarnya diri kita sendiri yang dapat merasakan dia. Wallahu a'lam. Ya. Dia nak hantar ke sekolah saya bulan 6 ni kita buka untuk pengambilan kali kedua. Jadi tuan-tuan nanti ambilkan pamphlet di luar sana, pamphlet yang warna merah tu, maklumat lengkap. Kita akan temu juga pada akhir bulan 5 bulan ini, dan awal selepas cuti sekolah nanti kita akan ambil pengambilan pelajar baru. Dan untuk tahun depan, untuk pelajar tahun ini kita ambil pengambilan sesi yang kedua. Nanti tuan-tuan boleh ambil pamphlet warna merah di luar nanti. Itu untuk kita ada, untuk budak-budak kita ada dua sistem, satu pengajian tahfiz, satu pengajian pondok. Pondok tak payah hafal Quran, dia kena hafal surah-surah yang tertentu saja. Tapi untuk hafiz, Quran kena hafal, hadis kena hafal, akademik kena ambil, SPM kena ambil, UPSR kena ambil. Akademik tak ditinggalkan. Kita nak orang yang hafal Quran kita, matematik pun dia tahu, semua dia tahu. Sebab ada orang yang hafal Quran langsung tolak ilmu. Ilmu apa pun dia tahu, dia nak hafal Quran je. Macam mana dia nak faham Quran kalau matematik dia tak tahu? Sedangkan dalam Quran tu matematik lah yang paling rapat sekali. Sains paling rapat dalam Quran. Macam mana nak tahu waktu semayang kalau tak tahu matematik? Quran sebut semayang. Macam mana nak tahu semayang kalau matematik tak tahu? Kita nak pergi haji, naik kapal terbang, mesti tahu matematik baru boleh bawa kapal terbang. Macam mana nak buat kapal terbang, nak belajar memandu kapal terbang kalau matematik tak tahu? Koordinat, magnitude kapal terbang mana nak tahu? Semua matematik. Itu yang saya buat. Ada mak bapak yang hantar ke sekolah saya, dia kata, Ustaz, jangan ajar anak saya math, sains, bahasa Melayu, bahasa Inggeris yang ajar. Saya nak anak saya hafal Quran aja. Saya kata, abang bawa balik anak pergi sekolah lain, saya tak mau. Ini dasar saya punya dasar.
Saya pun hafal Quran, saya kata. Saya hafal Quran, tapi saya sains, pelajaran saya sains. Bila saya belajar sains, bila saya hafal Quran, bila saya belajar sains, cukup rapat di antara ayat Quran dengan ayat sains. Bila belajar sains, belajar sains, belajar ayat Quran, subhanallah. Dia nampak, kita setengah orang nampak Quran je. Apa makna kalau Quran dia tak faham Quran? Apa makna kalau dia tak faham Quran? Tu tahun depan kita akan ajar bahasa Cina untuk dia orang. Sebab sekarang ni Mandarin Cantonese ni di negara kita dah jadi penting. Budak-budak ni selain pada bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, Mandarin pun kena masuk. Diwajibkan belajar. Persiapan untuk berceramah ke mengajar orang Cina pula. Ya, kalau umur panjang, bahasa Tamil pula pun dia pun kena belajar. Kena buat tuan-tuan, kita tak boleh dah. Ya depa je faham bahasa kita, kita tak faham bahasa depa. Bila kita beli barang kedai depa, untuk kita harga lain. Untuk bangsa depa, harga lain. Kelemahan menguasai bahasa mereka. Kita kena buat penguasaan dalam bahasa mereka. Saya pun akan belajar bahasa depa juga. Larat kita nak bahasa kita ya. Baik, ada lagi masalah? Habis dah ya? Baik, cukup sekadar itu, masa pun dah lewat. Jadi kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim qalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim walhamdulillahi rabbil alamin. Lagi sekali saya ulang, pada 27 hari bulan 6 ya, saya akan buat ulang tahun yang keempat sekolah saya. Jadi tuan-tuan yang mana nak dapat maklumat lanjut, boleh buka laman web lah, www.albarakah.org. Ada soal jawab di sana banyak, ni tuan-tuan boleh soal jawab sana. Dan tetamu undangan saya ialah adik Darwisha binti Datuk Razali, budak yang 3 tahun yang telah menghafaz 33 juzuk Quran, 30 buah surah. Baru 3 tahun, umurnya 3 tahun. Dia semalam saya telefon mak dia beritahu anak dia baru selesai hafal surah Muhammad dan telah hafal surah Waqiah, baru semalam habis. Jadi minggu depan dia datang jumpa saya untuk mendapat tasheh surah awal Qira'ah. Budak 3 tahun. Dia mula hafal Quran umur 2 tahun. Dia habis Iqra' 6 umur 1 tahun setengah. 1 tahun setengah dah habis Iqra' 6. 2 tahun start hafal Quran. 3 tahun 30 surah dia dapat. Juzuk 30, juzuk 29 habis, surah Muhammad habis, Waqiah habis, Al-Mulk habis. Jadi saya dah buat CD dengan dia. Tuan-tuan boleh tengok CD tu, tuan-tuan boleh beli di luar. CD tu tajuk dia Imam Mahdi. Jadi mak dia nak hantar pada saya, suruh budak jaga budak ni. Saya kata 3 tahun kecil sangat, macam mana nak jaga? 3 tahun tinggi ni tuan-tuan, duk main cik ni. Tapi mak dia dah boleh ajar dia hafiz Quran. Perempuan. Adik dia 2 tahun setengah dah hafal juzuk 30. Masa dia mari jumpa saya, dia makan ceklat. Sebelum makan ceklat, mak dia kata, Wisha, Iqra' first. Dia letak balik Quran, ceklat. Dia sandar kat kursi bilik saya tu, dia baca surah Muhammad tanpa tengok Quran. Habis satu surah Muhammad, baru dia bismillah, dia makan ceklat. Tiap-tiap kali nak makan, baca Quran tanpa tengok Quran. Jadi yang ni yang cukup hebat. Jadi saya rasa kagum dengan mak dia. Bapak dia pun orang Shah Alam, Datuk Razali. Ya, saya rasa tuan-tuan kenal kot orang Shah Alam sini. Ya, Toki Avon ke apakah. Jadi cukup sekadar itu. Ini kali 18 tahun saya dah ceramah seluruh Malaysia. Ini kali pertama saya datang ke sini. Jadi kalau nak jumpa lagi 18 tahun lagi lah. InsyaAllah ya. Terima kasih kepada Tuan Omar. Terima kasih kepada semua yang menjemput saya ke sini. Susah payah ambil saya, yang jemput saya. Jadi kita jumpa lagi insyaAllah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.